أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسينا الحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekalian, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah kerana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga ke malam ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini menjadikan kita bertambah dekat dengannya, makin bertambah kebajikan kita, bertambah amal soleh kita, semakin sedikit dosa-dosa dan kesalahan kita yang disebabkan oleh kita sering memperbanyakkan istighfar kita, taubat kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah pada malam ini kita menyambung tajuk yang saya sentuh sedikit di akhir kuliah pada minggu yang lepas, tentang menginfak sesuatu yang disenangi dan yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman suatu penjelasan tentang hakikat daripada satu amal soleh, yang mana Allah SWT menyatakan bahawa kamu tidak akan mencapai hakikat amal soleh yang sebenarnya, ataupun kamu tidak akan dapat mencapai hakikat ketakwaan yang sebenarnya. Ada lagi tafsir yang mengatakan kamu tidak akan dapat masuk syurga sehinggalah kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Banyak penafsiran ulama tentang ayat ini. Ala kulli hal, ayat ini mencerita tentang hakikat infak ataupun sedekah yang perlu dilakukan oleh seseorang yang dia mengharapkan sedekah dia ini mencapai tahap sedekah yang terbaik. Dia ada tahap-tahap dia, tahap sedekah yang terbaik. Ada sedekah yang Allah terima, tetapi ganjarannya bergantung kepada keikhlasan, bergantung juga kepada hakikat benda yang disedekah oleh kita. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan tentang hakikat benda yang kita sedekahkan ini, benda yang memang kita cintai, benda yang kita cintai. Jadi oleh sebab itulah kita melihatkan bagaimana peristiwa yang berlaku kepada salah seorang sahabat apabila mendengar ayat ini turun kepada baginda SAW, dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, dan di antaranya sahabat yang terkenal itu Abu Talhah, sehingga kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsarul ansari bil madinati malan min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama Abu Talhah
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayruha annaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa zukhraha indallahi ta'ala fadha'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah SAW, bakh, dzalika malun rabihun, dzalika malun rabih, qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, muttafaqun alaih. Agak panjang juga hadis ini. Daripada Anas bin radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dia menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Abu Talha. Itu Anas bin Malik ini itu khadamnya Rasulullah SAW. Dia kata apa? Abu Talha adalah seorang dari golongan Ansar di Madinah. Orang Ansar maksudnya penduduk memang asli Madinah. Kalau kita sebut Muhajirin ni umat Islam yang berada di Mekah yang berhijrah ke Madinah, itu Muhajirin. Kalau Ansar orang yang memang penduduk tetap Madinah ni. Jadi Abu Talha adalah seorang daripada golongan Ansar di Madinah yang terbanyak hartanya, orang yang paling kaya. Konglomerat ataupun orang yang memang hartawan. Terdiri daripada kebun kurma. Kebun kurma banyak. Madinah ni antara tempat yang memang terkenal dengan kurma sampai hari ini. Di antara harta yang paling dicintai adalah kebun kurma Bayruha. Dia ada tu kebun kurma luas. Nama tempat ataupun nama kebun ni Bayruha. Kebun ini letaknya menghadap masjid. Tak jauh Masjid Nabawi, ini dekat masjid. Rasulullah SAW suka memasukinya dan minum daripada airnya yang tawar. Dia ada air di situ, air mata air yang keluar. Dulu ialah air ni boleh diminum begitu saja, tanpa dimasak, tanpa ditapis. Tapi hari ini orang minum macam tu memang boleh sakit perut, macam yang berlaku di India. Kononnya air sungai itu bersih, minum tak lama lepas tu dah sakit perut, pergi hospital. Tapi ini ialah masih ada tempat yang bersih di dunia ini, yang mana orang ni ambil air, kadang-kadang mengalir dari gunung, cedok, boleh minum terus. Memang bersih, yang tak ada pencemaran. Di zaman Rasulullah SAW ni ada satu tempat ni, itu kebun kurma Abu Talha Bayruha. Rasulullah pun suka pergi ke tempat ini, kebun kurma ini. Kebun yang memangnya subur, banyak, buah-buahannya lebat, terkenal, orang memang tahu tempat ini. Dan Rasulullah suka memasukinya dan minum air yang tawar. Memang tempat ini memang bagus. Anas berkata, ketika ayat ini turun, itu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, turun ayatnya. Yakni yang berarti kamu tidak akan memperolehi kebajikan yang sempurna, pahala yang sempurna dapat amal infak kamu ini, sebelum kamu menginfakkan atau mensedekahkan sebagian harta yang kamu betul-betul cintai. Maka Abu Talha berdiri dan berjalan menuju ke tempat Rasulullah SAW. Bila didengar tu, terus dia berjalan menghadap Rasulullah SAW. Ini memang hebatlah. Hebat apa? Imannya hebat. Dengar tu memang responnya sangat cepat. Dia tak dengar. Kadang-kadang kita dengar ni, oh tahu saya tahu, memang okey, bagus. Tapi tak ada jadi reflect, tak ada apa nama kita kesan daripada kita mendengar ni, efek positif, ataupun tidak ada sesuatu yang menjelma daripada diri kita. Tapi sahabat Nabi ni bila dengar aja ayat Quran ni, kata ini memang satu tuntutan yang aku tak boleh tinggalkan, mesti aku buat. Maksudnya dia rasa ni macam ayat ni memanggil-manggil dia ni, ayat yang turun ni. Dia berjumpa Rasulullah SAW ni. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dia baca ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
kamu tidak akan memperoleh kebajikan, ya. Kebajikan maksudnya amal soleh yang sempurna, ya, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Dia baca ayat itu lagi, ya, dia tahu dah, dia hafal ayat itu, ya, dia baca depan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dia menyatakan, Abu Talha ini, ya, dan hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bairuha. Ya. Memang dia jujur lah, ya, orang yang jujur ni. Ya. Kalau orang tak jujur, dia sembunyi-sembunyi je. Ya. Ini yang paling cintai, dia senyap. Ya. Yang kurang dicintai itu, ini bolehlah, ya, bagi. Ya. Tapi tak, memang dia terus terang je, memang dia jujur. Ya. Inilah harta yang paling aku cintai ini. Ya. Kebun kurma Bairuha. Sebut kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan demi Allah. Kebun itu disedekahkan, ya. Harta dia yang paling mahal dan paling berharga dan dicintai oleh beliau ni, ya. Aku mengharapkan, ya, kebajikan, pahala dan simpanannya di sisi Allah SWT. Ini kata beliau ni, Abu Talha ni, ya. Maka daripada itu, ya, gunakanlah kebun itu ya Rasulullah, ya. Gunakanlah, ya, untuk fisabilillah, ya. Ambillah ya Rasulullah, gunakanlah, ya. Iaitu sebagaimana yang diberitahu oleh Allah kepadamu, itu dalam ayat tadi, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bakh. Ini orang Arab ni, dia takjub ni, bakh, kata, ya. Itu merupakan harta yang, ya, memberi keuntungan yang sangat besar, kata, ya. Masya Allah, kata, ya. Itu merupakan harta yang memberi keuntungan yang sangat besar. Rasulullah ulang 2 kali, ya. Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan, ya. Dia Rasulullah disebut kepada Abu Talha, ya. Dan sesungguhnya aku berpendapat, ya, ataupun, ya, aku mencadangkan supaya kebun itu engkau berikan kepada kaum keluargamu. Jadi, dia kalau ikut Abu Talha kata, bagilah, ambillah, ya, sukatilah, ya, gunakan fisabilillah, ya. Yang penting dia untuk Allah, ya. Abu Talha berkata, aku akan melaksanakan itu ya Rasulullah. Selanjutnya Abu Talha membagi-bagikan kebun Bairuha itu kepada keluarganya dan anak-anaknya, bapa saudaranya. Ini Rasulullah ni, orang yang memang sangat faham, dan menjaga hati orang yang sebenarnya nak berpisah daripada harta dia. Abu Talha ni memang dia orang yang imannya ni memang iman yang apa, istilah kita solid. Bila Allah sebut macam ini, dia terus tangkap, sambut terus seruan tersebut. Rasulullah tahu sahabat ini seorang yang sangat baik, dan dia mempunyai iman yang sangat solid. Tetapi Rasulullah tidaklah membiarkan hati Abu Talha ini, maksudnya begitu saja. Ada jenis orang, lepas dia bagi harta dia yang paling cinta ini, dia tak ingat lagi lepas tu. Kata, memanglah dia buat kerana Allah, tetapi dia tak ingat lagi. Dulu memang aku pernah memiliki harta seperti itu, Masya Allah, katanya. Ya Allah, ada rasa penyesalan sikit. Selepas dia infak ataupun sedekahkan harta tersebut ataupun wakafkan harta tersebut, ada rasa penyesalan. Jadi supaya Abu Talha ni tidak terbit daripada hatinya penyesalan, sebab ni harta yang sangat dicintai oleh beliau, maka Rasulullah ni dia katakan, bagilah hartamu ini ataupun sedekah hartamu ini kepada ahli keluargamu, ahli keluarga sendiri, anak-anak, bapa saudara apa. Jadi taklah pergi ke tangan orang jauh, orang lain, jauh tak jatuh ke orang, tangan orang lain ni memang kita akan kecewa. Tapi kalau jatuh kepada anak kita sendiri, harta yang kita miliki ni yang sangat mahal ni, kita bagi kepada anak kita sendiri. Masih dapat kita melihat kan, masih milik, seolah milik kita lagi. Tetapi sudah disedekahkan kepada ahli keluarga kita, bapa saudara, adik beradik. Itulah termasuk dikatakan bapa saudaranya diberikan harta tersebut. Jadi Abu Talha ni maksudnya gembira, walaupun maksudnya sudah diberi, maksudnya masih ada lagi harta tersebut dalam kalangan ahli keluarganya. Itu psikologi Rasulullah tu sangat hebat. Rasulullah tu, walaupun dia menggalakkan orang bersedekah kerana Allah SWT, tetapi tidak salah untuk memberikan kepada ahli keluarga. Kita tengok, Masya Allah. Bahkan kita dah pelajari sebelum ini, kalau kita sedekah kepada ahli keluarga kita yang terdekat, dia 2 kali ganda, 2 kali ganda pahala dia. Tengok, tanpa kita menafikan kita perlu sedekah kepada orang lain yang tak ada hubungan kait dengan kita ataupun talian darah dengan kita. Okey, kita tengok
Mutir hadis, ahli ilmu dan orang memiliki keutamaan boleh memasuki perkebunan untuk berteduh, memakan buah-buahan, beristirahat di dalamnya. Apalagi memiliki kebun itu merasa senang dengan hal tersebut. Maksudnya boleh kita memiliki satu harta yang menyenangkan kita. Sama ada kebun kah, ternakan kah, apa-apalah. Dan kita boleh istilah kita berseronok di dalamnya, selagi tidak bercanggah dengan syariat, beristirahat di dalamnya. Ialah dalam masyarakat kita pun ada, kita ada tanah ni, mungkin 2-3 ekar, di situ ada tanah, ada kebun, mungkin hujung minggu kita pergi situ, dengan keluarga kita seronok tengok. Memang secara fitrahnya manusia suka, suka tempat-tempat yang maksudnya jauh daripada kampung ataupun jauh daripada bandar yang hiruk pikuk. Kita nak menenangkan jiwa kita, nak pergi tempat tu memang kita tanam apa-apa di situ, ada buah-buahan, seronok tengok. Ini yang berlaku kepada Abu Talha. Jadi walaupun Rasulullah kata ayat ni cerita tentang keutamaan sedekah yang melibatkan harta yang dicintai, tetapi kemana perginya harta tersebut tidak ditetapkan secara spesifik. Mesti kepada orang miskin, fakir miskin, pada anak yatim kata, Rasulullah memberikan jalan keluar. Maksudnya bagilah pada ahli keluargamu yang dekat. Maksudnya nak menghibur hati Abu Talha yang sebenarnya dia nak berpisah daripada harta yang sangat dicintai. Walaupun iman tinggi, tetap ada lambayan-lambayan tu, yang telah kita maksud kita dah berpisah daripada harta tersebut, ada bayangan-bayangan lagi. Orang yang mensedekahkan dia punya kereta yang disukai, cintai, tengok kereta tu lewat depan rumah tu, kereta dulu memang bagus, kereta ini dulu. Ingat-ingat dia, walaupun sudah sedekah tu masihlah kita ingat-ingat. Jadi begitulah sebenarnya. Jadi Rasulullah tu sangat cerdik, memberikan jalan keluar ataupun menghibur orang yang sebenarnya nak berpisah daripada harta dia. Sedekah tu berpisahlah, tak ada lagi dah. Tu. Kemudian kita tengok anjuran berinfak daripada harta yang paling dicintai. Kerana keutamaan yang sempurna tidak diperolehi kecuali dengan melakukannya. Ada seorang alim ulama, pada ulama umat inilah, dia kata apa? Berdasarkan ayat ini dia kata, sekurang-kurangnya sekali kita cuba, apa benda yang kita cintai ini kita infak. Walau mungkin tidaklah semua, tiap kali kita infak, tiap kali kita tengok ini kita suka, ini kita suka, kita nak infak semua memang berat. Pilihlah, sekali-sekala kita tengok tu, ini memang aku suka duit ini, duit ni masya-Allah kata, macam mana ni, sedekahkan. Kita rasa suka sangat, senang dengan duit ni, nak berpisah tu rasa kita teringat macam mana ya Allah, RM1,000, RM500 kita sedekah, ada tak rasa sedih? Ada. Kita rasa Allah kata, kecuali orang bilin, kalau 500 tu macam diletak celah gigi je, RM500 macam orang melekat, dia makan daging atau celah gigi je, RM500 berapa aja kalau orang bilin ataupun jutawan. Tapi kalau orang yalah gajinya 2-3 ribu, 500 tu lumayan besar, terasa kata, tarik nafas, lumayan. Jadi dia kata, nasihat kepada kita, cubalah, kalau tidak semua dalam setiap kali kita melihat bahawa kita ada harta yang kita paling cintai ini, kita bukan setiap kali kita nak sedekah, maksudnya, tapi usahakanlah, pilihlah momen-momen tertentu di mana kita kita berusaha juga membujuk hati kita saya nak sedekah yang aku cintai ini. Baju kita kan, contohnya kebiasaan kita lah, tak perlu kita sebut orang lain lah sebenarnya. Biasanya kita sedekah kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang kita pilih yang dah tak terpakai. Betul cara terus terang saya sebut, biasanya ada orang kebakaran, banjir kan, kata tolong kita kumpul baju yang terpakai. Baju yang terpakai. Mana ada kita sebut, jom kita beli baju baru ke Safalin untuk mangsa banjir, untuk mangsa kebakaran. Tak ada. Baju terpakai. Tuan-tuan dan puan, lepas ini diharap lepas isyak ni
kita mengumpulkan baju-baju, seluar-seluar, siapa yang ada baju seluar-seluar yang terpakai ni kumpul-kumpulkanlah Kadang-kadang ini realiti yang pernah saya sendiri tengok kumpul berkotak-kotak di pintu dunia berkotak-kotak bila jentera kuasa yang mengurus sedekah ini buka-buka, ya Allah kata tak layak dipakai. Sarung yang sudah berlubang-lubang kadang-kadang seluar berlubang-lubang seluar dalam pun diinfak juga. Astaghfirullahalazim, saya kata seluar dalam tak payahlah diinfak. Itu memang terlalu apa salah kita rahsia. Biasanya orang tak pakai seluar dalam ni memang dah tak layak dipakai. Longgar kadang-kadang nak jatuh je. Kadang-kadang sudah kasar. Itu layak untuk disedekah? Tak layak. Tak layak. Itu sepatutnya tak disedekah lagi lah yang macam tu. Ataupun yang memang topi macam ni dah memang tak boleh dicuci dah. Hitamnya memang macam apa macam kola-kola tu, tak kelorok pun tak hilang juga. Ini sedekah lah. Itu dia punya apa mentaliti tu tak betul tak betul Kadang-kadang kita macam tu buah ada juga yang buruk ada yang kurang elok ni. Ini nak sedekah ni. Itu yang ada sedekah buah-buah yang tak elok ataupun kualitinya kurang. Tapi yang baik-baik ni letak sebelah sini. Buah durian yang memang musangking udang merah sedap-sedap letak sebelah sini ini kita sedekah lah yalah memang orang nak makan memang sebut durian ni tak kisah orang makan sekarang masih mahal harga durian ni kalau kita tengok masih ditimbang-timbang mahal kadang beli pun tak juga hebat sangat sekilo RM30 buka-buka separuh keras kecewa kita tengok itu Jadi saya nak cerita tentang bagaimana mentaliti setengah daripada kita lah ataupun saya sendiri Yalah dulu-dulu mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahan seperti ini. Tetapi kadang-kadang memang kita sayang benda ini dah dipakai tetapi yalah oleh kerana kita beli lagi jadi banyaklah baju tersusun dalam rumah. Masih baik. Boleh sedekah, jangan dibuang. Jangan dibuang Tapi jangan jadikan mentaliti itu satu-satunya cara bersedekah. Bukan itulah satu-satunya cara bersedekah. Cara sedekah yang paling adalah pilih yang terbaik. Kalau yang terbaik lagi adalah beli yang baru sedekah. Beli yang terbaru sedekah. Ada saya tengok hamba Allah ni dia beli baju jaket untuk jaket masjid. Pegawai masjid lah imam Bilal masjid Sekirim. Saya ingat lagi. Saya tengok masya-Allah baru-baru semua jaketnya. Woi. Dalam plastik lagi memang baru. Ini baru sedekah. Ini baru sedekah saya kata masya-Allah memang besar pahala orang ini saya kata jadi dia bukan pilih dia punya jaket-jaket dia yang sudah dipakai itu boleh disedekah tetapi kalau dia sedekah yang inilah ayatnya ayat yang mencerita tentang lan tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu tidak akan mencapai hakikat takwa ataupun pahala yang sebenarnya kebajikan yang sebenarnya iman yang sebenarnya sehinggalah kamu mensedekahkan yang kamu sangat cintai baik dari segi pakaian kita baik dari segi makanan kita apa-apa yang kita cintai itu menjadi ukuran kepada keimanan kita sebenarnya dalam kita bersedekah ini ialah perlu untuk kita perlahan-lahan sebenarnya tidak terlalu mengejutlah mungkin kalau mengejut memang kita akan jadi kecewa memang berat iman kita belum seimbang lagi nak mengimbangi harta tu nak berlepas daripada tangan kita harta ni mahal iman kita belum betul-betul kuat tak macam sahabat ni sanggup kata ya Rasulullah ini kebun aku yang paling ku cintai ini ambillah ya Rasulullah kita belum sampai ke situ rasanya belum sampai ke situ saya ada kebun di Batu 12 Tuan Haji pengurusi Haji Ismail ambillah untuk Masjid Darussalam ni ambillah sukatinlah nak buat apa kat situ adalah 12 ekar memang itu memang hebatlah memang hebatlah biasanya orang cakap kita orang nak mati dah kata aku nak mati dah ni kata Tuan Haji ini 12 ekar ni 12 ekar tu bagi kepada keluarga 12 ekar ambillah cepat-cepat sign kalau dia tak ditulis nanti tak ada hitam putih nanti tak jadi
Tuan Haji ni cepat-cepat ni, sebelum saya meninggal dunia. Itu orang nak meninggal dunia biasanya dia sanggup. Tapi orang yang masih segar bugar, sihat walafiat, umur masih muda, cek darahnya okey semua, memang dia masih ada impian untuk memakmurkan tanah ini. Nak buat apa di situ, hotel ke, nak buat macam-macam, macam-macam dalam fikiran dia nak buat. Tapi orang dah nak meninggal dunia, mana dia fikir lagi, kata tak ada harapan dah. Jadi inilah ayat yang mengajak kita untuk kita bersedekah. Sebelum kita bersedekah, pilih apa yang kita nak sedekah itu yang memang kita yang terbaik. Itu first choice, atau sedekah yang paling tinggi, tahap dia yang terbaik. Kita tengok ayat, ada ayat ni memang ayat yang memang mahal. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang murah aja. Kadang-kadang orang fikir nak sedekah mana? Beli yang murah, tak apa, boleh beli banyak. Tapi kalau kita pilih yang terbaik, ini MoMA ni mahal ni. Mahal ni, tengok. Okey, kita sedekah yang ini. Itu ada niat kita tu untuk bersedekah dengan yang benda yang terbaik tu, memang Allah akan kabul. Allah akan bagi pahala sesuai dengan niat kita nak bersedekah dengan yang terbaik. Memang Allah tahu sebenarnya baik tak Allah lebih tahu daripada kita. Itu jadi anjuran berinfak kepada harta yang paling dicintai, kerana keutamaan yang sempurna tidak akan dapat dicapai melainkan dengan berinfak sesuatu yang sangat dicintai. Yang ketiga, keutamaan para sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Abu Talha, itu sahabat kibar sahabat, sahabat-sahabat senior. Mereka itu sangat cepat merespon perintah daripada Allah SWT. Responnya sangat tinggi. Dengar aja terus, dengar terus. Kalau kita tengok ayat-ayat yang cerita tentang hijab, tentang arak, mereka ni mempunyai respon yang sangat tinggi, menandakan kepada iman yang sangat apa istilah kita, hidup dalam diri mereka ni, bergerak, iman tu bergerak, sangat merespon, sangat cepat. Ada satu ketika ayat tentang apa, saya nak relate, nak hubung kaitan dengan apa, bagaimana nilai iman bila dia meningkat dia akan merespon ayat-ayat yang turun daripada Allah SWT dia akan sanggup buat apa yang disebut dalam ayat tersebut. Atau ketika nak ayat berhubung kait dengan hijab maksud tentang menutup aurat lah. Sebelum turun ayat ini, sahabiatlah, muslimah, isteri-isteri sahabat, para muslimah ni tak pakai tudung. Sebab belum ada lagi kewajipan pakai tudung. Buka macam tu saja, tak ada kewajipan pada kita gitu. Bila turun ayatnya tentang hijab ni, so, setiap sahabatnya berlari ke rumah ni, mencerita kepada isteri masing-masing, anak-anak perempuannya. Dia kata, bila ayat turun tentang hijab ni, wajib menutup aurat. Semua sahabat pun berlari-lari pergi ke rumah masing-masing. Tak ada ditunggu, nantilah kita beritahu, nantilah kita bincang-bincanglah dengan isteri ke rumah tu, nanti kita beli tudung apa lagi. Tak, sampai ke rumah dikoyak je, langsir di tepi rumah tu. Tengok, langsir dikoyak tu, tutup terus. Menyambut, macam mana gaya mereka menyambut seruan Allah SWT, sangat hebat, Masya Allah. Jadi tak ada tangguh-tangguh lagi, Masya Allah. Itu juga dengan bagaimana Allah SWT menurunkan ayat tentang arak, pengharaman arak. Pengharaman arak ni dia tak terus haram, dia ada beberapa peringkat. Kalau tak silap 4 peringkat. Kata arak ni adalah dia kata haram, maksudnya apa, anggur ni sebenarnya, dia cerita tentang anggur ni, jus anggur ini sebenarnya ada manfaatnya, dia kata. Tapi bila diperah, bila jadi arak, ada manfaatnya, ada juga dosanya lebih banyak daripada manfaat. Itu yang pertama sekali disebut tentang hakikat khamar itu. Turun lagi ayat tentang dia kata ayat kita, janganlah kamu solat ketika kamu mabuk. Belum terus haram kan tentang apa? Tentang arak ni. Bila kamu mabuk jangan solat. Agak-agaknya berapa lama orang mabuk? Apa lama? Pernah tengok orang mabuk? Lama. Setengah jam, sejam, palau terus.
tak sedar. Tengok orang mabuk, kenal orang mabuk tu, minum-minum tu, tengok tepi dalam parit kepala dia. Pernah tengok? Saya pernah tengok. Ya Allah, kata tak sedar diri. Betapa hinanya orang mabuk ni. Mabuk ni memang dia tak sedar diri dia. Dia pun kutuk orang lain. Dia buat diri dia pun macam tak tahulah, tak kenal diri dia sendiri. Bila dia sedar boleh kata, mana aku ni? Mana? Dia baru dia sedar. Jadi Allah mengatakan bahawa dia kata janganlah kamu solat ketika kamu mabuk. Bila dah tak mabuk baru solat. Jadi Allah SWT tahu bahawa orang Arab ni memang dia punya attitude ni tentang arak ni ataupun sikap mereka tentang arak ni sangat seperti darah dan daging mereka. Dekat sangat. Tak boleh berpisah dengan arak. Macam orang putih sekarang lah. Kita tengok orang putih sekarang pagi minum arak, pukul 10 minum arak, pukul 12 minum arak, petang minum arak, malam minum arak. Memang arak. Mereka buat kek arak. Mereka buat kek. Masak kuah pun mesti ada wine, white wine. Pelik kita tengok kan. Itulah di zaman Rasulullah dulu sebelum turun ayat tentang pengharaman arak, begitulah kehidupan mereka dengan arak ni. Memang arak. Tapi bila ayat turun, yang finalize istilahnya, yang terakhir sekali, yang mengharamkan tentang innamal khamru wal maisru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Ini ayat yang pengharaman kepada arak ni. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan juga judi itu, dan sampai akhir ayat ini adalah najis. Fajtanibuhum, najis maksudnya haram. Fajtanibuhu, jauhilah oleh kamu. Terus mereka mendengar ayat ini daripada Rasulullah SAW, terus mereka ada yang tengah minum terbuang, ada yang lari ke rumah tu, mereka punya arak ni bukan macam sebotol dua botol, tempayan arak. Orang Arab tu tempayan arak ni, 2-3 tempayan arak. Bila mereka sampai ke rumah tu memang mereka tuang semua. Sehingga dikatakan kota Madinah pada ketika itu seolah banjir dengan arak. Setiap rumah tu menumpahkan arak. Negara Arab mana ada parit macam kita? Tahu tak negara Arab? Dia tak ada hujan. Di Mekah mana tu? Sekali-sekala ada hujan. Bila hujan tu dia banjir kilat. Sekarang baru mereka buat. Mereka dah buat dah berapa tahun yang lalu dah. Sebelum itu mana ada parit. Sebab memang dia kering gontang, tak ada hujan, jarang hujan. Jadi tak ada fikir nak buat parit. Bila mereka tuang arak ni memang dia nampak melimpah, mengalir. Sehingga kota Madinah dikatakan banjir dengan arak. Sebab mereka dah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Itu respon orang-orang sahabat-sahabat Nabi tentang ayat-ayat Allah yang cerita tentang hukum-hukum yang telah turun ini. Turun tentang hijab, turun tentang pengharaman arak. Dahsyatnya iman mereka kan sangat dahsyat. Tak ada lagi mereka nak kompromi. Tak apalah, ini last sekali lah. Ini tak apa, ini last. Habiskan ini, barulah kita ini. Ada jenis orang macam tu. Habis 2-3 botol ni, aku dah taubat lepas tu. Ada yang macam tu kan. Tapi ni tak. Buang terus. Tak ada lagi lah. Compromise. Dengan dengan benda-benda yang haram ini. Tak ada lagi. Itu memang hijrah betul lah. Itu betul. Hijrah betul. Masya Allah. Jadi itulah. Patutlah mereka ini terpilih. Menjadi sahabat Nabi. Kita kalau ditakdirkan hidup di zaman Nabi, tak tahu di mana kita, golongan mana agak-agaknya kita, na'udzubillah lah. Jadi mereka ni memang Allah pilih mereka ni sebagai teman Nabi SAW, penolong Nabi SAW. Tengok iman mereka ni memang tak ada taranya. Yang keempat, pembahagian harta waris dan sedekah diserahkan kepada orang yang memiliki ilmu dan keutamaan. Jadi mereka ni pergi ke Rasulullah. Rasulullah yang lebih tahu mengatur siapa yang sepatutnya mendapat bahagian ini. Yang kelima, mendukung orang yang melakukan kebaikan, baik dengan memujinya, berterima kasih atas perbuatannya, atau menampakkan rasa senang kepadanya. Bila ada orang bersedekah atau buat baik, kita pujilah. Tapi memujinya dengan sederhana lah. Oh bagusnya, terima kasih, semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang banyak kepadamu. Kita doalah kepada dia. Macam kita bayar zakat. Dia bayar zakat, dia kata, aku terima
Zakat ini bagi pihak majlis Islam Sarawak, Allah Ta'ala ya. Ajarakallahu fima ataitani ya. Barakallahu fima ataitan ya. Doa-doa seterusnya ya. Semoga Allah berikan jannah pahala terhadap apa yang ya, kamu telah berikan, dan semoga Allah beri keberkatan kepada hartanya yang masih tinggal. Itu doa ya. Orang yang bayar zakat ya, bayar zakat fitrah lah. Zakat harta, zakat perniagaan pun sama ya. Jadi doa balik kepada orang yang melakukan kebaikan ini ya. Kemudian yang keenam, sedekah yang paling utama adalah kepada ahli keluarga dan kerabat. Paling utama ahli keluarga dan kerabat ya. Barulah yang keluar-luar lah ya. Kemudian kepada orang yang memerlukannya ya, orang-orang luar atau bukan kerabat lagi ya. Jika mereka tidak memerlukannya, maka berikanlah kepada orang yang memerlukannya ya. Macam mana orang yang memerlukan? Kita tengoklah orang yang memerlukan ni siapa yang ya. Kita tahulah ya. Kita tahu siapa orang yang memerlukan ya. Kalau kita pergi Baitul Mal, pihak Baitul Mal tahu ya, dalam senarai mereka ini orang miskin, fakir, ini dia ya. Kita tengok ya, ini balu ya. Ini fakir miskin, ini anak yatim, ada dalam senarai mereka ya. Itu bulan Ramadan, bila kita nak bagi sedekah ataupun bantuan ni, biasanya kita pergi ke Baitul Mal ya, untuk tengok dia punya ini ya, senarai orang yang memerlukannya ya. Jadi kadang-kadang kita bagi-bagi tanpa mengetahui status mereka ni. Elok kita tahu dulu status mereka ini, biar sedekah yang kita bagi itu betul-betul menepati sasaran. Maksudnya yang memerlukan, sangat memerlukan, insya-Allah ya. Cepat masa berlalu ya. Jadi hanya itu sajalah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan ya, dan memberikan kita taufik dan hidayah, dan menanamkan dalam hati kita ni ingin ya, menerapkan ataupun ya, mempraktikkan apa yang kita baca daripada hadis ini, itu bersedekah dengan apa yang kita paling cintai, walaupun mungkin bukan setiap kali ya. Ada kalinya ya, pilihlah waktu-waktunya ya. Ya Allah, kalau yang banyak kali lagi baik ya, lagi baik, masya-Allah ya. Jadi itu sajalah untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.